Biografi Tunku Abdul Rahman. Kronologi Bandarraya Kuala Lumpur. Sejarah perkembangan MCKK. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Sejarah berasal daripada bahasa Arab, iaitu syajaratun, yang bermaksud pohon. Salasilah, riwayat, keturunan, dan asal-usul. Apa pula pandangan tokoh tentang definisi sejarah? Ibnu Khaldun menyatakan bahawa sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Herodotus pula menyatakan sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab mereka melakukannya. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Sejarah ni suatu perkara, satu bidang yang sangat luas. Sebab dia mencakupi segala kegiatan dan sebagainya bagi masyarakat manusia pada masa yang telah lalu. Jadi pada masa lalu tu kita tahulah dia sangat luas, daripada katalah 1000 tahun lalu sampailah semalam ke dan sebagainya. Sebab konsep masa lalu itu sendiri satu yang subjektif. Elok saja saya bercakap ini masalahnya dia dah jadi sejarah, dah habis. Jadi oleh kerana itu, untuk mencari satu kefahaman yang boleh semua orang dapat lebih mudah memahaminya, supaya sejarawan dia menganggap kita boleh bagikan kepada 3. Yang pertama sekali itu katanya keseluruhan masa lalu. Kemudian yang kedua, kajian kita terhadap masa lalu. Dan yang ketiga itu ialah apa yang kita ingat tentang masa lalu. Sejarah mempunyai 3 ciri, iaitu fakta yang tepat dan benar, peristiwa yang bermakna, serta sebab dan akibat. Ciri yang pertama ialah fakta yang tepat dan benar. Anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Segala peristiwa, tempat, tokoh dan tarikh dianggap sebagai fakta sejarah. Dan duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu berangkat bergila-gila. Fakta merupakan unsur yang penting untuk memperkukuhkan kebenaran sesuatu kejadian. Fakta sejarah tidak boleh diada-adakan dan ditokok tambah. Mewakili ayahandanya Sultan Johor yang uzur. Fakta sejarah merupakan sesuatu yang mantap, sahih, serta tidak boleh digugat tentang kebenarannya. Baginda Sultan Terengganu, Baginda Sultan Kelantan. Contoh fakta yang tepat dan benar ialah
Majlis Pelancaran Tahun Melawat Malaysia tahun 2007. Dan sekali lagi persembahan bunga api. Peristiwa Pelancaran Tahun Melawat Malaysia tahun 2007. Tempat Taman Tasik Titi Wangsa, Kuala Tahun Lumpur. Melawat Malaysia atau Visit Malaysia Year 2007. Tokoh dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Tarikh 6 Januari tahun 2007. Ciri yang kedua ialah penting dan bermakna. Sesuatu peristiwa yang berlaku dapat memberi kesan kepada individu, ahli keluarga, masyarakat dan negara. Contoh peristiwa yang penting dan bermakna kepada individu ialah tarikh kelahiran seseorang. Manakala tarikh berpindah ke rumah baru juga dianggap peristiwa yang penting dan bermakna bagi ahli keluarga. Bagi anggota masyarakat pula, bencana banjir yang melanda tempat mereka merupakan peristiwa yang penting dan bermakna. Iaitu pada 12 hari bulan Januari. Kali pertama pada 19 Disember dan 20 Disember. Tak sampai 3 minggu banjir kedua, di mana pada 11 Januari pukul 11 malam saya menerima panggilan daripada guru-guru saya mengatakan air dah naik paras lutut dan saya minta guru-guru tolonglah kerana saya tak dapat masuk. Apakah pula peristiwa yang penting dan bermakna bagi negara? Sudah pastilah antaranya peristiwa kemerdekaan negara dan beberapa peristiwa lain. Merdeka! 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 Ciri yang ketiga ialah sebab dan akibat. Pada umumnya, untuk mengetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa, pengkaji perlu mengetahui apa, siapa, bila, di mana, mengapa, dan bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku. Melalui cara ini, kesahihan sesuatu peristiwa dapat dibuktikan.
Peristiwa pembunuhan residen British yang pertama di Perak, J.W.W. Birch, disebabkan tindakan terburu-buru beliau untuk campur tangan dalam pentadbiran, pungutan cukai, adat dan resam tempatan. J.W. Birch dibunuh di Pasir Salam. Peristiwa tsunami di Aceh, Indonesia merupakan satu tragedi yang bersejarah bukan sahaja kepada rakyat Indonesia tetapi juga kepada rakyat negara kita. Kedudukan 150 km dari pusat gempa bumi hanya boleh ditinjau melalui udara. Manakala Pulau Simula yang berdekatan mempunyai penduduk sekitar 70,000. Sehingga kini usaha untuk menyelamat terganggu kerana keadaan jalan dan infrastruktur yang rosak teruk. Gegaran berlaku jam 11.51 pagi waktu tempatan dan berpusat 25 km di barat daya Jayapura. Aceh turut merekodkan gegaran susulan berukuran 5.2 pada skala Richter di perairan barat laut Berampiran Medan jam 4 pagi tadi waktu tempatan. Malam semalam dua gegaran susulan sekuat 5.1 dan 5.2 pada skala Richter turut menggegarkan Sumatera. Gempa bumi ini berlaku selepas gegaran sekuat 9 pada skala Richter di wilayah Aceh Ahad lalu. Gegaran di Aceh juga mengakibatkan bencana tsunami yang meragut puluhan ribu nyawa di seluruh Asia. Angka kematian rasmi akibat gempa bumi Aceh meningkat kepada lebih 52,000 orang dengan seluruh perkampungan di pesisir pantai kini ditenggelami air. Jurujaka Pertubuhan Kesihatan Dunia di Asia Selatan, Harsaran Pandey berkata, hampir 5 juta penduduk seluruh Asia terjejas akibat bencana tsunami hujung minggu lalu. Antara 1 hingga 3 juta mangsa yang terjejas ialah di Indonesia, sementara 1 juta lain di Sri Lanka. Angka kematian ini dijangka meningkat lagi berikutan kebimbangan merebaknya wabak penyakit yang boleh menggugat nyawa. Kesimpulannya, sejarah merakamkan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku yang berkaitan dengan peristiwa ataupun kejadian pada masa lalu.